باب إدخال البعير. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إدخال البعير في المسجد للعلة أي للحاجة. Bab berkenaan dengan masukkan unta dalam masjid kerana ada hajat, kerana ada illah, kerana ada apa-apa keuzuran bagi penunggang unta itu. وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. Abdullah bin Abbas kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf mengelilingi Kaabah menunggang atas unta. Ini kisah kaitan dengan Hajjatul Wada'. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Makkah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat haji wida' tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf dengan menaiki unta. Daripada situ Imam Bukhari hendak mengesahkan harusnya masukkan binatang ternakan yang dimakan daging, yang boleh makan daging dia, harus masukkan ke dalam masjid. Tawaf Baitullah ni dalam Masjidil Haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf menaiki unta ni. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan unta dalam Masjidil Haram. Dan yang kata harus masukkan dawab, binatang ternakan yang dimakan, yang harus makan daging dia, isi dia, boleh masukkan ke dalam masjid, disebabkan mereka kira baul, air kecing daripada binatang ternakan tu yang boleh makan isi dia tu dianggap tidak najis. Itu maknanya binatang yang tidak harus makan isi daging dia dan dianggap najis air kecing, binatang tu tidak boleh masukkan dalam masjid. Dan juga sesetengah a'immah mereka kata baul, air kecing daripada binatang
sama ada binatang tu yu'kalu lahmuhu ataupun tidak, mereka kira tidak harus masukkan ke dalam masjid disebabkan bimbang cemarkan masjid dan sebagainya, dan mereka bagi jawapan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan unta masuk dalam Masjidil Haram dengan menaiki unta tu. Mereka kata unta Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mudarrabah, dah dilatih dan tidak ada kebimbangan akan mencemarkan Masjidil Haram tu, jadi terasa aman daripada mencemarkan Masjidil Haram tu oleh unta yang dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam Masjidil Haram, tawaf Baitullah dengan menaiki unta tu. Dan begitu juga hadis di bawah ni Imam Bukhari akan dalilkan dengan kisah yang mana Ummu Salamah juga tawaf dengan menaiki unta. Jadi muhaddisin yang mengambil maksud unta Rasulullah SAW itu dilatih dan aman, terasa aman daripada mencemarkan masjid. Jadi unta yang dinaiki oleh Ummu Salamah juga mereka kira begitu, jadi tidak ada iskal lagi binatang ternakan yang boleh makan isi binatang tu harus masuk ataupun tidak, ataupun kebimbangan akan mencemarkan masjid ataupun tidak. Jadi tidak ada apa-apa iskal tu semua. Yang dapati di sini ialah unta yang Rasulullah SAW menaiki dan juga Ummu Salamah menaiki unta-unta tu dah pun dilatih, diajar dan aman daripada mencemarkan masjid. Jadi itu sebab Rasulullah SAW tawaf Baitullah dengan menaiki unta, dan begitu juga Ummu Salamah. Jadi daripada situ Imam Bukhari secara umumnya dia istidlal harus bawa masuk binatang ternakan ke dalam masjid. Jadi yang air kecing binatang tu najis ataupun tidak, itu masing-masing ikut pegangan ijtihad mereka. Yang di sini Imam Bukhari secara umum mengharuskan masukkan binatang dawab yang dah dilatih dan diajar boleh, dan juga binatang ternakan lain harus masuk ke dalam masjid. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal an Urwata an Zainab binti Abi Salamata an Ummi Salamata qalat, riwayat daripada Ummu Salamah, dia kata syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Ummu Salamah kata, saya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa saya sakit demam. Maksudnya Ummu Salamah disebabkan
dia tu sakit demam, dia tidak mampu tawaf, tidak ada tenaga, nak tak boleh tawaf Baitullah tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tufi min wara'in nasi wa anti rakibatun, tawaflah engkau dari belakang waramai dalam keadaan engkau menaiki kenderaan. Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila jambil baiti, maka aku tawaf seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kebenaran dengan menaiki unta. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang di bersebelahan Baitullah tu, yaqra'u bituri wa kitabin masdur. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat watturi wa kitabin masdur, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah itu. Haddath babun saja, tidak ada terjematul bab. Itu bermakna bab ni ada kaitan dengan bab yang dulu, yaitu babu idkhalil ba'iri fil masjid lillah. Maksudnya bab dulu menyatakan tentang ahkamul masajid. Begitu juga babun ini juga akan menyatakan tentang ahkamul masajid juga. Jadi kalau babun saja maksudnya itu merupakan fasl daripada bab dulu. Jadi sebab tu muhaddisin kata maksud babun saja begitu tanpa ada terjematul bab ni, maksud dia al-faslu kal-fasli bainal babis sabiq, umpama fasal daripada bab yang dulu. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani abi an Qatadah qala haddatsana Anas أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Anas bin Malik, sesungguhnya dua orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslimatin, pada malam yang gelap. Maksudnya mereka balik ke rumah mereka selepas sembahyang Isya dalam keadaan gelap, tidak ada lampu suluh, tidak ada lampu jalan, dalam keadaan gelap begitu mereka balik ke rumah. Wa ma'ahuma mislul misbahaini, sedangkan bersama dengan mereka berdua ada seperti dua lampu, yudhi'ani, kedua-dua lampu itu menerangi baina aidihima, di hadapan mereka berdua ataupun sekitar mereka berdua tu. Maknanya kedua-dua lampu tu umpama pelita sedang bergerak bersama dengan dua orang tu, seolah-olah nak bagi nampak jalan dalam keadaan gelap mereka balik rumah tu. Falamma iftaraqa,
ketika mana mereka berdua pisah, maknanya nak sampai dah rumah masing-masing pisah, nak pergi dah rumah masing-masing, ketika tu sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidun, yang dua-dua cahaya, yang dua-dua lampu duk berjalan, duk bergerak bersama dengan dua orang tu pun menjadi pisah, bersama setiap satu orang daripada misbah tu menjadi satu, hatta ata ahlahu, jadi setiap seorang daripada mereka berdua tu ada bersama dengan satu lampu, hatta ata ahlahu, sehingga orang tu datang tiba di sisi ahli keluarganya. Jadi daripada situ Imam Bukhari menyatakan berkenaan dengan kelebihan berjalan ke masjid malam yang gelap, dan juga daripada hadis ni Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada satu hadis yang menyatakan berilah berita gembira kepada mereka yang berjalan pergi ke masjid dalam keadaan gelap gelita, berilah berita gembira dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi di dunia lagi Allah Subhanahu wa taala dah bagi cahaya dengan sahabat dua tu, itu menunjukkan di akhirat nanti juga akan dapat cahaya yang sempurna ketika gelap gelita di hari kiamat nanti. Dan ulama muhaddisin bagi tahu yang sahabat dua orang tu dapat cahaya begitu, itu adalah disebabkan ada dua sebab di situ. Pertama, mereka kata itu suhbah, cahaya seperti itu mereka peroleh daripada suhbah, pergaulan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka peroleh juga cahaya daripada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Yang kedua, mereka duduk lama dalam masjid. Mereka datang awal di masjid dan balik dah gelap selepas isya, mereka baru balik. Jadi dua sebab itulah ulama muhaddisin kata mereka peroleh cahaya begitu. Jadi disebabkan kisah ni ada kaitan dengan masjid, Imam Bukhari masukkan hadis ni di bawah ahkamul masajid, dengan adakan babun, ada sambungan kaitan ahkam masjid dengan hadis dulu. Babul khawkhati wal mamarri fil masjidin. Bab ini berkenaan dengan adanya khawkhah. Khawkhah maksudnya pintu kecil ataupun jendela khawkhah maksudnya babun saghir, pintu kecil, lalu keluar masuk dalam rumah masjid. Wal mamarri fil masjid, dan juga lalu lintas dalam masjid. Maksudnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah-rumah sahabat
berdekatan dengan Masjid Nabawi yang sambung tanah ataupun sambung rumah-rumah mereka tu dengan Masjid Nabawi. Mereka adakan pintu kecil untuk mudah mereka pergi ke Masjid Nabawi, ataupun mereka adakan jendela tingkap kecil. Daripada situ mudah mereka nak tahu dah nak mula semayang berjemaah dan sebagainya, untuk mereka mengambil tahu keadaan Masjid Nabawi. Mereka adakan pintu kecil ataupun tingkap jendela, mereka letak di situ. Daripada situlah mereka tengok, lihat keadaan dalam masjid, dan juga mereka keluar masuk daripada pintu kecil tu. Dan selepas daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tutup semua lalu lintas, pintu kecil, jendela dan sebagainya, kecuali dikhususkan pintu lalu lintas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saja. Itu kita akan baca hadis lepas ni. حدثنا محمد بن سناد قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan bersabda, Inna Allah khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma indahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada hamba maksudnya Rasulullah SAW, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, memberi pilihan di antara dunia dan di antara apa yang ada di sisinya, di sisi Allah. Maksudnya so pilih mau dunia ataupun mau akhirat. Fakhtara ma indallah, hamba tu memilih apa yang ada di sisi Allah, maksudnya pilih akhirat. Fabaka Abu Bakrin, mendengar khutbah tu Abu Bakar As-Siddiq terus menangis. Faqultu fi nafsi, Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, saya kata dalam hati saya, ma yubki hadha syaikha, apakah perkara yang menangiskan orang tua ni, syekh ni. In yakunillahu khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada hamba memilih di antara dunia dan akhirat, fakhtara ma 'inda Allah, maka hamba memang pilih apa yang ada di sisi Allah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal abdu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah abd, hamba yang disebut
innallaha khayyara 'abdan di situ. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri dia menjadi heran dengan memilih antara dua perkara itu. Ada apa benda, apa perkara yang sampai Abu Bakar As-Siddiq tu mau menangis tu. Dia jadi heran. Sebab tu dia kata dalam hati dia, dia fikir begitu, wakana Abu Bakrin a'lamana. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri kata, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang paling berilmu, orang paling mengerti dengan Al-Quran dan juga sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan kami. Qala ya Abu Bakrin la tabki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi tenangkan hati Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, la tabki, jangan engkau menangis. Inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang paling banyak ihsan ke atas aku dalam persahabatannya dan pada hartanya ialah Abu Bakar, tidak orang lain. Walau kuntu muttakhizan khalilan min ummati, sekiranya aku memilih teman sebagai khalil, teman rapat daripada umat aku, latakhaztu Abu Bakrin, tentu aku memilih, aku mengambil Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil, teman rapat. Walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu, tetapi dan akan tetapi persaudaraan dan juga kecintaan dalam Islam, itu dah cukup, dah memadai. Jadi maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tenangkan hati Abu Bakar As-Siddiq, menghiburkan hati Abu Bakar As-Siddiq dengan sabdanya begitu, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khususiyah, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda, tidak boleh kekalkan pintu di masjid kecuali ditutup, illa babu Abu Bakrin, kecuali bab Abu Bakar, pintu Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam so tutup. Jadi daripada situ Imam Bukhari menghendaki menyatakan ijtihad dia, iaitu tidak harus adakan pintu kecil, jendela dan sebagainya untuk lalu lintas dalam masjid itu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi khusus kepada Abu Bakar As-Siddiq itu. Haddatsana Abdullah bin Muhammad
الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال riwayat daripada Abdullah bin Abbas, dia kata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan sakit demamnya yang membawa kewafatan padanya pada kesakitan itu. Maksudnya Nabi SAW keluar sebelumnya maradul wafat itu, keluar daripada hujrah dia, asiban ra'sahu, dalam keadaan ikat ataupun membalut kepalanya, bikhirqatin, dengan sehelai kain, faqa'ada 'ala al-mimbari, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, fahamidallaha wa asna alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dan menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa innahu laisa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakr ibn Abi Quhafata walau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Sama dengan hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq itu, walakin khullatul islami afdalu, khullah persaudaraan juga seperti khalil, dan akan tetapi persaudaraan Islam itu afdal daripada memilih individu. Begitu kiranya tali persaudaraan ukhuwah kerana Islam itu dianggap afdal, itu lebih baik. Sudu anni kulla khawkhatin fil masjidi ghaira khawkhati Abi Bakrin. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, tutuplah daripada aku setiap pintu kecil yang lalu lintas dalam masjid itu, tutup semua tu selain daripada pintu kecil Abu Bakar As-Siddiq. Jadi daripada sini dapati Imam Bukhari hendak menyatakan ijtihad dia tidak harus adakan pintu-pintu kecil mudah orang ramai lalu lintas dalam masjid. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. Bab ini berkaitan dengan pintu dan juga penutup bagi Ka'bah wal masajid, dan juga masjid-masjid. Maksudnya Ka'bah dan masjid-masjid harus adakan pintu dan juga penutup, alat tutup, kunci dan sebagainya, itu harus. Qala Abu Abdullah
وقال لي عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك ni nama bagi Ibnu Jurayj. Sufyan Ibnu Jurayj kata qala li Ibnu Abi Mulaikah kata kepada saya, dipanggil ya Abdul Malik, lau ra'aita masajid Ibn Abbas wa abwabaha, sekiranya engkau melihat masjid-masjid dijadikan oleh Abdullah bin Abbas dan pintu-pintunya. Sekerat ayat ni maksudnya di sini ada mahzuf, lau ra'aita masajid Ibn Abbas wa abwabaha la ra'aita ajaban au husnan. Itu jumlah sepenuh. Maksudnya seandainya engkau melihat masjid-masjid dibuat oleh Abdullah bin Abbas dan pintu-pintu masjid itu, engkau akan kelihatan cantik masjid-masjid itu dan akan heran. Maknanya di situ ada pintu-pintu, penutup pintu dan sebagainya ada. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah pada hari Fatah Mekah tu. Faqadima Makkah ay qadima Makkah yaumal fathi. Fada'a Utsman bin Talhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Utsman bin Talhah yang memegang anak kunci pintu Ka'bah tu. Fafatahal baba, Utsman bin Talha buka pintu Ka'bah tu. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Wa Bilal wa Usamah bin Zaid, Bilal dan Usamah bersama, wa Utsman bin Talhah dan Utsman bin Talhah juga masuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi masuk Utsman bin Talhah supaya dia tidak terasa dirampas hak penjagaan pintu Masjidil Haram tu. Jadi ambil dia masuk sama. Dan Bilal dengan Usamah ni dua tu untuk khidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua masuk. Setelah masuk 4 orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talha bin Utsman bin Talha, Sayyidina Bilal dan juga Usamah bin Zaid. Setelah masuk 4 orang tu, summa aghlaqal baba, Nabi sallallahu alaihi wasallam tutup pintu, tak mau bagi ramai masuk dalam tu.
ataupun Nabi SAW tidak mahu masukkan ramai ke dalam Kaabah tu. Tujuannya Nabi SAW mau tenang duduk dalam tu, dan juga Nabi SAW semayang dalam tu, tidak ada apa-apa gangguan daripada orang ramai. Ala bisa fihi sa'atan. Nabi SAW berdiam kekal seketika dalam Kaabah tu. Summa kharaju, kemudian Nabi SAW dan 3 orang lagi mereka keluar dari dalam Kaabah. Qala ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang riwayat hadis ni, kisah ni, dia kata fabadartu sasa'altu Bilalan, saya segera tanya kepada Sayyidina Bilal, cepat-cepat tanya, tanya selalu. Sebaik saja mereka keluar daripada Kaabah tu, saya terus tanya. Maksudnya Abdullah bin Umar ketika tu dia lambat sampai mari tempat tu. Bila dia sampai itu, Nabi SAW dan 3 orang sahabat tu dah pun keluar balik dari dalam Kaabah tu. Abdullah bin Umar ni dia nak tahu apa Rasulullah SAW masuk buat dalam tu, disebabkan dia mau turut sunnah Rasulullah SAW. Seperti sedia maklum, Abdullah bin Umar ni seorang sahabat yang terlalu gemar mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Sebab itulah dia segera tanya kepada Sayyidina Bilal. Faqala salla fihi, maksudnya bila Abdullah bin Umar tanya apa Rasulullah SAW buat dalam tu, Bilal jawab kata salla fihi, Nabi SAW semayang padanya dalam Kaabah tu. Faqultu fi ayyin ay fi ayyi makanin salla, aku tanya lagi, tempat mana Rasulullah SAW sembahyang dalam Kaabah tu. Qala bainal ustuwanataini, jawab kata Bilal, di antara 2 tiang. Qala ibnu Umar, Sayyidina Umar kata fadhahaba alayya ay nasitu, saya terlupa, an as'alahu kam salla, mau tanya kepada Bilal berapa rakaat Nabi SAW sembahyang ketika itu. Jadi daripada kisah ni yang Imam Bukhari mengemukakan ijtihad dianya harus adakan pintu besar untuk masuk dalam masjid, termasuk juga untuk masuk ke dalam Kaabah. Itu adalah harus. Jadi yang tadi, hadis tadi dalam bab dulu, Nabi SAW suruh tutup semua pintu. Di sini pula Nabi SAW keluar masuk daripada pintu Kaabah tu, menunjukkan harus ada pintu
untuk masjid. Jadi nampak zahirnya agak bercanggah. Jadi muhaddisin bagi tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dan so tutup pintu-pintu itu adalah pintu-pintu hanya buat lalu lintas dalam masjid, bukan pintu utama masuk ke dalam masjid. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam so tutup, tak mau sibuk lalu lintas dalam masjid, dan masjid dah jadi satu tempat lalu lintas orang ramai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu begitu. Sebab tu so tutup yang harusnya pintu utama, pintu-pintu masuk ke dalam masjid, semayang, buat ibadat, sudah tu keluar balik. Itu pintu seperti itu tidak dilarang. Itu harus. Yang tidak harusnya pintu-pintu dijadikan keluar masuk lalu lintas dalam masjid itu yang larang. Jadi dua keadaan berasingan, berbeza, tidak sama. Bab dukhulil masyrikil masjidah. Bab ini berkaitan dengan musyrik masuk dalam masjid, harus ataupun tidak. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Laits an Sa'id ibn Abi Sa'id annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam utus khailan, pasukan kuda, qibala Najdin, ke arah Najd. Faja'at birajulin min Bani Hanifata yuqalu lahu Sumamah bin Usalin. Jadi pasukan kuda tu, sahabat-sahabat tu bawa datang seorang lelaki dari kabilah Bani Hanifah. Dikatakan dia, nama dia Sumamah bin Usal. Dia tu masih musyrik lagi, tidak Islam, tidak orang Islam. Jadi pasukan kuda tu, sahabat-sahabat tu bawa datang dia, tangkap mari. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidin. Kemudian mereka igat, tambat dia di salah satu tiang daripada tiang-tiang masjid tu. Kemudian daripada tu sambungannya ada dalam riwayat lain. Jadi Imam Bukhari di sini ambil sebahagian hadis yang dia hendak ijtihad tu, itu saja. Itu kebiasaan Imam Bukhari, daripada hadis panjang ataupun satu kisah, dia akan ambil bahagian mana dia mahu ijtihad tu. Kadang-kadang dia tidak masukkan cerita sepenuh ataupun hadis dengan lengkap. Jadi dalam riwayat lain ada, setelah ikat di tiang masjid tu, setelah tambah di tiang masjid tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam so buka ikatan, so lepas dia. Bila Rasulullah SAW lepas dia, dia pergi dekat telaga
ada berdekatan dengan Masjid Nabawi itu, dia mandi, kemudian dia masuk masjid, dia mengucap dua kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masuk Islam. Jadi daripada situ Imam Bukhari menyatakan harusnya musyrik masuk dalam masjid, dan di sisi Imam Malik melarang musyrik masuk dalam masjid, dan di sisi Hanafiyah juga kiranya harus. Babu raf'i sauti fil masjid. Bab ini berkenaan dengan meninggikan suara dalam masjid, harus ataupun tidak. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Ju'aid bin Abd Rahman قال حدثني يزيد بن خسيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد. Riwayat daripada Sa'ib bin Yazid, dia kata aku berdiri dalam masjid, fahasabani rajulun, seorang lelaki lempar batu kecil kepada aku. Hasabani maksudnya ramani bil hasbai, lempar waktu kepada aku dengan batu kecil. Fanazartu, aku tengok. Faiza Umar bin Al-Khattab, kelihatan yang lempar batu itu adalah Sayyidina Umar. Faqala izhab fa'tini bihadaini. Sayyidina Umar kata, pergilah engkau. Sayyidina Umar kata pada Sa'ib bin Yazid, engkau pergilah, bawa mai dua orang tu. Sayyidina Umar isyarat, tunjuk dua orang dalam masjid tu. Fajituhu bihima. Sa'ib bin Yazid, dia kata, saya membawa dua orang tu kepadanya, pada Sayyidina Umar. Qala, Sayyidina Umar kata, tanya kepada dua orang tu, man antuma au min aina antuma, siapa kamu berdua, ataupun dari mana kamu berdua datang. Sayyidina Umar tak kenal, dia bukan orang tempatan di situ, tidak selalu jumpa di Masjid Nabawi. Sebab tu Sayyidina Umar tanya. Qala, mereka berdua bagi jawapan, kata min ahli Taif, maksudnya nahnu min ahli Taif, kami dari penduduk Taif. Qala, Sayyidina Umar kata, lau kuntuma min ahlil baladi, seandainya kamu berdua adalah dari penduduk negeri ini, maksudnya kalaulah kamu berdua adalah penduduk Madinah, la auja'tukuma, tentunya aku sakitkan. Auja' daripada waja'un, sakit, tentunya aku sakitkan, maknanya tentu aku pukul kamu berdua. Tarfa'ani aswatakuma, kemudian Sayyidina Umar bagi tahu sebab apa dia nak pukul. Sebabnya kamu berdua
meninggikan suara kamu berdua fi masjid Rasulullah, dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya daripada terjematul bab ni, Imam Bukhari isyarat kepada ikhtilaf di sisi a'immah. Ada setengah a'immah seperti Imam Malik, dia menganggap makruh, dia tidak suka meninggikan suara dalam masjid, sama ada meninggikan suara itu dengan tujuan perbincangan ilmu, perbahasan ilmu, dan ataupun dengan tujuan yang lain. Dan sesetengah ulama selain daripada Imam Malik, mereka pula bezakan di antara perkara yang ada kaitan duniawi dan ukhrawi. Kalau ada perkataan, perbualan, percakapan yang ada kaitan dengan urusan duniawi dan tidak ada faedah apa-apa, itu dilarang cakap, meninggikan suara dalam masjid. Kalau ada kaitan dengan ilmu ukhrawi dan sebagainya, itu harus boleh bercakap, boleh meninggikan suara dalam masjid. Hadis ni, hadis yang ada kisah Sayyidina Umar ni, hadis ni seolah-olah larang daripada meninggikan suara dalam masjid. Dan hadis lepas ni kita akan baca hadis tu seolah-olah tidak larang meninggikan suara dalam masjid. Jadi daripada situlah Imam Bukhari isyarat kepada adanya ikhtilaf di sisi a'immah berkenaan dengan ada sesetengah ulama melarang daripada raf'us saut fil masjid, ada sesetengah ulama mengharuskan. Haddatsana Ahmad qala haddatsana ibn Wahb qala akhbarani Yunus bin Yazid an ibn Shihab قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. Ka'ab bin Malik, dia tuntut hutang daripada Ibnu Abi Hadrad yang ada hak hutang di atas dia tu, di atas Ibnu Abi Hadrad tu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi. Ka'ab bin Malik jumpa Ibnu Abi Hadrad dalam Masjid Nabawi. Dia minta hutang daripada Ibnu Abi Hadrad. Fartafa'at aswatuhuma, menjadi tinggi suara mereka berdua, jadi bising-bising dalam masjid. Hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar bunyi bising suara itu. Wa huwa fi baitihi, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya.
fakharaja ilaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke arah mereka berdua hatta kasyafa sijfa hujratihi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam buka langsir hujrah dia, bilik dia, wanada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suarakan, ya Ka'b bin Malik, wahai Ka'b bin Malik, ya Ka'b, panggil ya Ka'b. Qala labbaika ya Rasulullah. Ka'b bin Malik menyahut, jawab, saya hadir ya Rasulullah. Fa asyara biyadihi an dha'i syatra min dainika. Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarat dengan tangannya, maksudnya dha'i syatra, gugurkanlah, potonglah separuh daripada hutang engkau tu. Mungkin Rasulullah SAW faham, tahu keadaan Ibnu Abi Hadrat tidak mampu nak bayar hutang, nak jelas semua tu. Jadi sebab tu Nabi SAW merayu, minta dari bagi pihak Ibnu Abi Hadrat supaya kurangkan separuh daripada hutang, potong separuh. Qala Ka'bun mendengar ataupun melihat isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Ka'ab kata, qad fa'altu ya Rasulullah, saya dah pun laksanakan perintah Rasulullah tu ya Rasulullah. Maksudnya dia setuju nak bagi kurang separuh daripada hutang dia tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qum, bangunlah engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'b bin Malik, bangunlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abi Hadrat, qum, bangunlah, faqdihi, bayarlah dia, bayarlah separuh hutang kena bayar kepada Ka'b bin Malik tu, bayar. Jadi hadis pertama Imam Bukhari masukkan berkenaan dengan Sayyidina Umar mau pukul orang bising, cakap kuat dalam masjid. Di sini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar bising-bising daripada Ka'b bin Malik dan Ibnu Abi Hadrat tu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tegur apa-apa, tidak marah dan tidak larang daripada cakap kuat dalam masjid tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tolong selesai masalah tu. Jadi daripada dua hadis berbeza tu, Imam Bukhari di sini mahu isyarat dalam bab ni, bab raf'us saut fil masjid ni, ada khilaf di sisi a'immah. Imam Malik dia larang sampailah bunyi suara tinggi, tujuan untuk ilmu sekalipun. Imam Malik tidak suka meninggikan suara dalam masjid. Dan a'immah yang lain, mereka asingkan keadaan kalau cakap bising-bising hal duniawi dan perkara sia-sia itu tidak harus. Kalau ukhrawi dan ada faedah, itu lain cerita, harus. Jadi yang Sayyidina Umar marah sampai nak pukul ni, boleh jadi Sayyidina Umar dengar tu suara derah daripada dua tu, agak tidak ada apa-apa faedah, ataupun Sayyidina Umar memang tidak suka
sama ada apa keadaan saja bising dalam masjid itu, dia mau tegur. Dan masalah Ka'ab bin Malik dengan Ibnu Abi Hadrat ni, itu masalah minta hutang. Itu ada faedah bagi mereka berdua. Faedahnya yang minta hutang, dia akan dapat hutang. Yang pinjam pun, yang hutang pun, dia bayar hutang tu, maknanya selesai hukukul ibad. Jadi itu ada faedah. Dan juga dalam kitab Bukhari juga ada, kita akan baca berkenaan dengan taqadi, minta hutang dan turut dengan orang nak bayar hutang tu. Orang yang nak boleh hutang ni boleh turut, sampai dalam masjid pun boleh turut, boleh minta. Itu ada pula ijtihad daripada Imam Bukhari. Daripada hadis ni juga dalam bab lain dia akan nyatakan, itu kita akan baca. Jadi dengan sebab itulah Imam Bukhari bawakan dua keadaan berbeza, berlainan di sini berkenaan dengan raf'us saut fil masjid. Tujuannya Imam Bukhari di sini hendak menyatakan dalam bab hukum berkenaan dengan raf'us saut fil masjid ni ada ikhtilaf di sisi a'immah, isyarat kepada tu. InsyaAllah kita sambung babul halqi wal julusi fil masjid. Babul hilaqi